Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam tafsir surah As-Sajdah juzuk yang ke-21 pada ayat yang ke-15. Sebelum daripada itu, saya suka sebutkan pada ayat yang ke-13 di sini, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada setiap manusia, tetapi ketetapan Allah Ta'ala telah ditetapkan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi neraka Jahannam di kalangan jin dan juga manusia keseluruhannya. Dalam ayat ini sebenarnya ada sedikit perbincangan di kalangan ulama tauhid akidah. Kalau kita tengok Mujbirah, mereka menyatakan manusia ni, perbuatan manusia adalah seolah-olah dipaksa. Bukan manusia nak, tapi Allah Ta'ala yang aturkan begitu. Tidak diberi pilihan, ikhtiar kepada manusia. Bila tak diberi pilihan, semua kita nak buat, semua Allah Ta'ala atur. Jadi sebenarnya tidak ada taklif, tidak sah taklif, sebab taklif ini adalah daripada perbuatan manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil jalan tengah. Mereka menyatakan bukanlah dengan ijbar, dengan paksaan, bukan, tetapi dengan ikhtiar. Bukan juga dengan ikhtiar secara mutlak. Ikhtiar ni pilihan kita, tak ada kena-mengena dengan Allah. Kita nak buat, pilihan kita. Allah tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil puak-puak qadariyah, firqah qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara tengah-tengah. Bukan ikrah, paksaan daripada Allah, bukan Allah Ta'ala kontrol sepenuhnya, bukan Allah Ta'ala lepaskan sepenuhnya seperti mana firqah qadariyah menyatakan seperti itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, iaitu semua perbuatan, pergerakan kita, sama ada baik ataupun tak baik, semua adalah dengan izin, dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana, sebelum kita melakukan itu, Allah Ta'ala berikan ikhtiar kepada kita, pilihan. Bila Allah Ta'ala beri pilihan, bila Allah Ta'ala memberi pilihan, disitulah terletaknya kita nak buat benda yang baik ataupun tak baik. Nahnu nufarriq baina ma tararna ilaih makhtarnahu tafriqah baina harakatul irti'ash ghairil iradiyah wa harakatul ikhtiyar. Dia ada pergerakan yang kadang-kadang terpaksa. Contoh macam kita menggeletar, menggigil, itu bukan kita nak, sebab sejuk mungkin dia menggigil, menggeletar. Itu bukan pilihan, terpaksa. Wasammau hadhil manzilah al-wusta kasban. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan semua pergerakan kita adalah ikhtiar, pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kita nak buat benda tersebut, benda yang baik ataupun tidak baik, adalah dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan, perkara ini dinamakan kasban. Diberikan manusia itu kasban, usaha, nak buat benda baik ataupun tak baik. Kasban ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, laha ma kasabat. Bagi manusia apa yang dia usahakan, dan ke atas manusia, iaitu perkara yang tak baik, apa yang dia usahakan juga. Jadi di sini
pilihan manusia itu dipanggil sebagai kasbi. Kita lihat pada ayat ke-15 pada malam ini insya-Allah taala. Kita dah bincang sebelum ini pada ayat ke-11, 12, 13 menceritakan perihal keadaan penghuni-penghuni neraka Allah, iaitu perihal orang-orang kafir. Pada ayat ke-11, 12, 13, 14 ada bibit-bibit penyesalan di atas perbuatan mereka dahulu di kehidupan dunia, tetapi Allah Ta'ala beritahu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, kalaulah mereka ini dikembalikan balik di kehidupan dunia, mereka menyesal sekejap je, balik kehidupan dunia kembali kepada asal, iaitu mereka akan melakukan kekufuran semula. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kemudian pada ayat yang ke-15 menceritakan tentang sifat orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga balasan yang Allah Ta'ala berikan setimpal ataupun lebih di akhirat nanti kepada mereka ini. Ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dalam ayat ini, dalam sembahyang disunatkanlah pada pagi Jumaat imam sujud. Kalau imam tak sujud, makmum tak boleh sujud, sebab keterikatan perbuatan makmum itu terikat dengan imam. Disunatkan imam sujud. Bila imam sujud, makmum sujud. Menjadi wajib kepada makmum sujud. Kalau imam tak sujud, makmum tak boleh sujud. Kalau sujud, batal sembahyang makmum. Sebab sujudnya imam itu adalah sunat, sujud makmum tidak sujud makmum itu adalah wajib. Bila imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tak sujud, imam tersambung tatajafa junubuhum. Sujud, tuntutan sujud kepada imam itu sunat. Tidak sujud makmum itu adalah wajib kerana mengikut imam. Mengikut imam itu adalah wajib. Hanya sahaja orang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apabila disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka akan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, mereka ini tidak takabur, tidak sombong. Kebenaran mereka terima, mereka tunduk di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, antara sifat orang yang beriman kita boleh ambil adalah mereka ini bila sebut saja nama Allah, ayat Allah, mereka akan sujud, iaitu kerana mereka takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, sifat orang beriman, sebagai satu simbolik juga, sujud ini adalah bermaksud satu rukun daripada semayang. Mana orang yang beriman ini orang yang rajin semayang. Perkara yang kedua, sifat orang beriman ini mereka bertasbih kepada Allah, menyucikan sucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah. Dan sifat yang ketiga, Quran menyatakan dalam ayat 15 ini, wahum la yastakbirun, mereka ini tidak takabur. Perkara benar diceritakan kepada mereka, mereka terima. Ayat Quran dibacakan di hadapan mereka, mereka terima. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, rengganglah lambung mereka daripada tempat hamparan pembaringan mereka. Ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah ini dipanggil sebagai kinayah. Kinayah ini
dia tak direct. Kalau bahasa mudah kita kata kurang tidur. Tapi dalam bahasa Arab dia buat satu isyarat kepada perbuatan kurang tidur, iaitu renggangnya lambung mereka daripada tempat hamparan mereka. Yad'una rabbahum, bila kurang tidur bermaksud banyak ibadat. Bukan kurang tidur banyak WhatsApp. Tidak, kurang tidur banyak ibadat pada waktu malam. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Di antara orang yang jaga malam ni, kurang tidur malam, iaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufan, kerana takutkan Allah, wa tama'an, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menafsirkan ayat ini iaitu dengan biqiyamil abdi minal lail. Seseorang hamba itu bangun pada waktu malam dan bangun menunaikan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah. Malam sebahagian kita bangun juga, tapi bangun nak buang air kecil, kemudian sambung balik tidur. Maksud di sini bangun adalah kurang tidur, bukan banyak pergi bilik air. Kurang tidur itu banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan alaikum biqiyamil lail, dalam satu hadis, hendaklah kamu lazimi qiyamul lail fa innahu da'bus salihin, kerana qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang yang soleh, dan dia akan berjaga waktu malam ini, bertahajud, jauhkan kita daripada penyakit yang akan menghinggapi badan kita, dan dihapuskan dosa kita. Itu antara kelebihan seseorang yang berjaga malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat orang beriman juga, mereka ini akan sedekahkan, akan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini menunjukkan tak cukup hubungan kita hanya semata-mata kepada Allah, sujud, berzikir, berjaga malam, tahajud, tak cukup sekadar itu, tetapi ada hubungan dengan manusia, iaitu bantu manusia, memberi, cukupkan keperluan manusia, memberi sedekah, memberi zakat, dan juga tidak takabur, terima dengan hati terbuka segala teguran yang dilontarkan untuk diri kita. Kemudian pada ayat yang berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak mengetahui satu jiwa pun apa yang disembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, mengenai dengan syurga ni tidak ada siapa yang tahu. Tidak ada siapa yang tahu apa dalam syurga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan terhadap apa yang dahulu di kehidupan dunia yang mereka telah laksanakan, mereka telah amalkan, mereka telah melaksanakan ibadat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Min qurrati a'yun, manusia tak tahu apa yang menjadi penyejuk mata mereka, yang menjadi mereka suka gembira. Sebab gambaran syurga ini dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, yaqulullah a'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-Ku, li'ibadi salihin, hamba-Ku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, yang mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatarun ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Semua itu Allah Ta'ala simpan untuk manusia. Kemudian di akhir hadis ni, iqra'u in syi'tum, kamu bacalah sekiranya kamu nak, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa mengetahui bagaimana keadaan situasi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-15, tatajafa junubuhum,
dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar daripada Bilal. Dia kata kunna najlis fil masjid, kami satu kali kami duduk di masjid, wa nasun min ashabin nabi, satu golongan di kalangan manusia, di kalangan sahabat Nabi, mereka semayang selepas maghrib sampai isyak, selepas maghrib sampai isyak. Maka turunlah ayat ini, tatajafa junubuhum anil madadi', iaitu orang beriman itu renggang lambung daripada tempat tidur je. Tetapi sanad hadis ni adalah sanad yang dhaif, yang lemah, tidak kuat. Daripada Muaz bin Jabal daripada Nabi SAW, tatajafa junubuhum anil madadi', iaitu hiya qiyamul abdi awal al-lail, iaitu seorang hamba yang berbangun, berdiri pada waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Mujahid, Imam Malik dan juga Imam Al-Auza'i menyatakan nazalat fil mutahajjidin, ayat ini turun kepada orang yang bertahajud, yang mana mereka jaga pada waktu malam untuk melaksanakan solat. Satu hadis daripada Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Muaz bin Jabal, dia kata kuntu ma'an nabi fi safar, satu kali kami berada dalam safar bersama dengan Nabi, safar dalam perjalanan, permusafiran bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk. Fa asbahtu yawman qariban minhu, satu pagi aku duduk dekat dengan Nabi, wa nahnu nasir, kami berjalan. Fa qultu, maka aku bertanya, Muaz kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni amma yudkhilunil jannah, beritahu kepada aku wahai Muhammad suatu amalan yang memasukkan aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wa yubaiduni 'anil nar, dan juga beritahu kepada aku satu amalan yang menjauhkan diri aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala laqad sa'altu an 'azim, laqad sa'alta an 'azim. Maka Nabi kata, kamu telah bertanya satu soalan yang bukan calang-calang soalan. Wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah taala alaihi, dan dia adalah mudah kepada orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Nak masuk syurga, jauh dari api neraka, mudah, tetapi bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya, iaitu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an, sembah Allah, jangan syirikkan Allah, wa tuqimus solah, tunaikan solat, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat, wa tasumu ramadan, tunaikan puasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan juga menunaikan haji di Baitullah. Kemudian Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair, nak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Itu ibadat nak masuk syurga, puasa semua tu, itu benda yang wajib. Pintu-pintu kebaikan nak tak aku tunjukkan kepada kamu. Maka Nabi kata, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, sedekah itu menghapuskan dosa kamu, was-salatul rajul, sembahyang seseorang pada waktu malam, di rongga malam, di tengah-tengah malam. Kemudian Nabi baca tatajafa junubuhum 'anil madaji', sehinggalah sampai ayat jazaa'an bima kanu ya'malun, pada ayat 15 surah As-Sajdah. Kemudian Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudih wa zirwati sanami, nak tak aku beritahu kepada kamu perkara tiang, kepala kepada ibu kepada segala urusan. Maka faqultu bala, maka Muaz bin Jabal kata, ya aku nak wahai Rasulullah. Faqala ra'sul amri al-Islam, kepala kepada segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah as-salah, zarwatu sanami, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, nak tak aku tunjukkan kepada kamu jalan untuk sampai kepada semua perkara yang disebutkan tadi. Maka Muaz bin Jabal kata, bala, ya wahai Rasulullah, aku nak. Fa akhadha bilisanih, maka Nabi pegang lidahnya. Nabi pegang lidah Nabi kata, ini yang utama. Semua perkara-perkara wajib dan juga pintu kebaikan dan juga jalan-jalan nak sampai kepada kebaikan, Nabi kata adalah, Nabi pegang lidah dia. Kemudian kuffa alaika hadha, Nabi kata, jaga ini, jaga benda ni, lidah ni. Faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadhun bima natakallam bih,
kami akan diseksa dengan sebab apa yang kami cakap. Faqala thakalatka ummuk ya Mu'adh wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Maka Nabi kata, tidakkah ditelangkupkan muka manusia dalam neraka Allah adalah disebabkan tuaian lidah-lidah mereka, apa yang mereka tuai, apa yang mereka katakan, itu semua yang menyebabkan punca mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sembahyangnya banyak, puasanya kuat berpuasa, rajin beribadat, tapi lidah adalah segala-galanya. Apa kesinambungan ayat ini pada ayat 15, 16, 17 cerita tentang orang-orang beriman dengan ayat sebelum ini? Selepas mana Allah Ta'ala dah cerita tentang keadaan orang-orang kafir, bagaimana pendirian mereka pada hari hisab nanti, pada hari kiamat nanti, dengan penuh kehinaan, penuh rasa malu, rasa hina. Wa ma yata'arradu lahu min azabin syadid, dan juga terdedah kepada semua azab yang pedih, yang dahsyat, yang berkekalan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di sini keadaan orang-orang beriman di kehidupan dunia, taat kepada Allah, membesarkan Allah, puji Allah, dekat diri kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Dan last sekali Allah Taala akan balas semua ibadat yang mereka lakukan di kehidupan dunia tidak sia-sia. Kemudian kita lihat sifat orang-orang beriman adalah al-ibadah, melakukan ibadat kepada Allah, wa taqdis ma'al hamdi, selalu bertasbih, menyucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah, wa ta'ah wal al-inqiyad, taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada mereka satu persatu, iaitu tahajud pada waktu malam, qiyamul lail, itu sifat orang beriman. Ad-du'aul khalis lillah, doa yang ikhlas semata-mata kerana Allah, mengharapkan rahmat, dijauhkan daripada bala Allah. Wal infaq fi wujuhil khair, dan juga memberi infak, sedekah kepada jalan kebaikan. Tataraffa' jawanibuhum, jauhkan diri daripada tempat tidur, kurangkan rehat, semata-mata menyusahkan diri dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu, bermujahadah diri dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian riwayat daripada Abu Daud dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba rabbuna min rajulain, Allah Ta'ala rasa pelik terhadap dua orang lelaki-lelaki ini. Seorang lelaki yang mana telah tinggalkan selimut dia, tempat hamparan dia, min baini hibbihi wa ahli, tinggalkan anak keluarga dia, ila salati, semata-mata nak solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Raghbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi, dia nak apa yang ada di sisiku, dan juga dia rasa takut apa yang azab yang aku miliki. Warajulun, golongan kedua, Ibnu Mas'ud kata, Nabi SAW menyatakan, rajulun ghaza fi sabilillah, seorang lelaki yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fanhazamu, kemudian tentera Islam kalah, fa'alima ma alaihi minal firar, maka dia tahu ma alaihi minal firar, apa yang dia akan dapat bila dia lari, wa ma lahu fir ruju', dan apa yang dia akan perolehi bila dia pulang. Faraja'a hatta uhriqa damuhu, kemudian faraja'a, diteruskan perang sehinggalah dia mati syahid. Raghbatan fi ma indi, kerana sayangkan apa yang ada di sisi aku, Allah Ta'ala kata, wa syafaqatan mimma indi, dan juga takut segala siksaan yang aku ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, unzuru ila abdi raja'a raghbatan fi ma indi wa rahbatan mimma indi hatta uhriqa damuhu. Dia tak lari daripada peperangan, tetap teruskan perjuangan sehinggalah titisan darah yang terakhir.
Disebutkan satu hadis marfu', Imam As-Sa'labi menyebutkan daripada Asma binti Yazid, Nabi SAW bersabda, "Idza jama'a Allah al-awwalin wal akhirin." Allah Taala kumpulkan daripada manusia pertama sampai manusia terakhir. Ja'a munadin, maka datanglah satu orang penyeru, malaikat. Fanada bi sautin tasma'uhu al-khalaiq kulluhum. Dia seru dengan satu suara, semua makhluk dengar. Wa sayalamu ahlul jama' al-yawm min awla bil karam thumma yarji' fayunadi liyaqum alladhi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Penyeru ini akan menyeru orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Kemudian dia seru lagi untuk golongan yang berikutnya, bangun siapa yang tinggalkan tempat tidurnya pada waktu malam, dia bangun tidurnya sedikit dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi liyaqum alladhi kanu yahmiduna Allah. Kemudian dia seru lagi untuk kali yang ketiga, bangun orang yang mana bertahmid kepada Allah pada ketika senang dan juga susah. Maka manusia pun bangun, golongannya sedikit. Golongan yang kedua tadi pun sedikit juga, orang jaga waktu malam. Golongan yang ketiga juga sedikit, yang bertasbih ketika senang dan juga susah. Fayusarruhun jami'an ilal jannah. Semua ini akan terus pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuhasabu sa'irun nas. Kemudian dihisap semua manusia yang golongan ini terlepas, masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Abdullah bin Salam dia bagi tahu dalam satu hadis riwayat daripada Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu sembahyanglah pada waktu malam ketika manusia sedang leka di buai mimpi, maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat. Kemudian kita lihat lagi, datang hadis yang banyak menyebut tentang kelebihan qiyamul lail. Balasan orang beriman ini maftuh wa azim. Balasan kepada orang beriman ini sentiasa terbuka, dan balasan cukup besar, cukup agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui balasan yang Allah Taala berikan kepada orang beriman ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. فلا يدري أحد ما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك. Allah Ta'ala satu manusia yang terima nikmat di akhirat nanti daripada Allah. Satu manusia pun lam ta'lamhu nafsun, satu manusia pun tak tahu. Dan juga malaikat pun tak tahu. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia. Kemuliaan ini hiya li'a'la ahlil jannah manzilan, adalah kemuliaan untuk syurga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah, dia angkat marfu' hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Musa alaihi salatu wassalam rabbah faqala ya rabbi ma adna ahlil jannati manzilan. Nabi Musa telah bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ma adna, apakah golongan syurga yang paling rendah, yang paling rendah? Maka Allah Ta'ala jawab, huwa rajulun ya'ti ba'dama yadkhulu ahlul jannah al-jannah, iaitu seorang lelaki yang datang selepas mana penghuni syurga semua dah masuk syurga, tinggal dia saja. Itu yang paling rendah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada lelaki tadi, masuklah ke dalam syurga. Fayaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nas manazilahum wa akhadhu akhadhatahum fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu mulku malikin min muluki dunya. Dia pun kata, wahai Tuhanku, semua dah masuk, dah ambil tempat masing-masing dah dekat syurga ni, adakah kamu redha? Maka Allah Ta'ala tanya kepada dia, adakah kamu suka sekiranya bagi kamu seumpama raja, kerajaan raja yang raja-raja yang ada kehidupan dunia ni, yang kamu miliki dekat syurga nanti? Maka dia kata, raditu rabbi, aku suka wahai Allah. Maka Nabi kata, itulah untuk kamu. Wa misluhu ma'ahu wa misluhu ma'ahu wa misluhu. Nabi kata, maka seumpama raja kehidupan dunia lah untuk kamu. Ini yang paling rendah punya syurga.
Kemudian begitulah untuk kamu, begitulah untuk kamu, sampai dia kata kali yang kelima, maka raditu rabbi, dia kata apa, wahai Allah, aku suka, aku redha. Fayuqalu hadza laka wa asharatu amsalih, maka Allah Ta'ala kata apa kepada dia, bagi kamu 10 kali ganda daripada raja kehidupan dunia ni, yang raja yang ada dekat dunia ni. Walaka mashtahat nafsuk wa lazzat ainuk, maka apa yang jiwa diri kamu nak, apa yang mata kamu rasa seronok, maka kamu boleh buat apa yang kamu nak. Fa yaqulu raditu rabbi, maka lelaki tadi kata, aku bersyukur, aku suka wahai Tuhanku. Qala fa'alahum manzilatan, maka Nabi Musa tanya lagi orang yang paling tinggi pula yang berada di syurga. Ulaika alladhina aradtu gharastu karamatihim biyadi, maka Allah Ta'ala kata, aku genggam kemuliaan mereka, darjat paling tinggi di tangan aku. Falam tara ainun walam tasma' uzunun, mata kita tak boleh terlihat, telinga tak boleh dengar, tak terlintas di hati. Sebab apa? Itu antara syurga yang tertinggi yang diberikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Kemudian pada ayat yang ke-18 hingga ayat ke-22, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan balasan orang beriman dan juga balasan orang-orang fasik. Pada ayat ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, adakah orang beriman seperti orang fasik? La yastawun, pasti tak sama. Fasik tak sama dengan orang beriman. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ni jannatul ma'wa, syurga ma'wa, nuzulan, sebagai satu hidangan untuk mereka, hadiah untuk mereka, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang di kehidupan dunia mereka amalkan, mereka lakukan. Pada ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, adapun orang yang fasik, tempat mereka hanyalah api neraka Allah. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar daripada neraka Allah, u'idu fiha, dicampak balik dalam neraka Allah. Wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, dikatakan kepada mereka, rasalah azab api neraka yang dahulu kamu dustakan. Orang beriman pada ayat ke-18 ini bermaksud orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kepada hari akhirat, qada dan qadar. Fasik ini, apa maksud fasik? Fasik maksud terkeluar, mana terkeluar daripada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu fasik ini dia adalah lebih umum daripada kafir, kafir. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-55, tuan-tuan akan jumpa di sana, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, siapa yang kufur selepas demikian, mereka itu adalah orang yang fasik. Jadi fasik ini lebih umum daripada kafir, kerana bila sebut kafir dia tak Islam. Fasik ini dia umum, orang Islam pun ada yang fasik, orang kafir pun dipanggil fasik. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, bagi orang beriman beramal soleh, bagi mereka ini adalah syurga ma'wa dan juga nuzulan. Nuzulan ini sebenarnya dalam nuzulan ini adalah satu pahala ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Asal makna nuzul ini, asalnya makna setiap hidangan yang diberikan kepada tetamu, tak kiralah makanan, minuman, tempat tinggal yang diberikan kepada tetamu, tu nama dia nuzulan, itu asal maknanya. Tapi makna sini makna umum, setiap pemberian Allah, pahala ganjaran yang Allah Ta'ala berikan, bima kanu ya'malun, disebabkan amalan kamu di kehidupan dunia. Kemudian
Pada ayat yang ke-21, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami telah memberi pasti, kami memberi rasa kepada mereka orang kafir ini azab yang rendah. Azab rendah ni azab kehidupan dunia, kena hujan, kena balak, kena banjir, kena apa-apalah, kena ke musim kemarau. Dunal azabil akbar, belum lagi azab yang lebih besar, iaitu azab di akhirat nanti yang berkekalan. La'allahum yarji'un. Allah Ta'ala beri rasa kepada mereka azab-azab hujan balak di kehidupan dunia ni, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Contohnya seperti tak menjaga alam sekitar, tak menjaga alam sekitar, kotorkan sungai, maka balak, kayu balak tebas sana sini, last sekali banjir, musibah menimpa kepada manusia. Kemudian termasuk dengan rasuah lagi pelbagai perkara-perkara yang tak baik. Allah Ta'ala bagi dulu azabil adna, azab yang kecil di kehidupan dunia sebelum azab berkekalan di akhirat nanti. Pada ayat yang ke-22, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa lebih zalim berbanding orang yang mana disebut ayat Allah kemudian dia berpaling? Inna minal mujrimin muntaqimun. Allah Ta'ala akan balas kepada orang-orang yang berdosa. Ayat ini turun, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, pada ayat ke-18. Asbabun nuzul, ya, seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia telah berkata kepada Sayyidina Ali. Mereka ada sedikit isu lah antara Sayyidina Ali dan juga Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka begitu sombong Walid bin Uqbah kata kepada Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi atau menantu Nabi, ana ahaddu minka sinanan, aku ni kalau nak kamu ni wahai Sayyidina Ali, kamu ni masih budak lagi, nak ikutkan mata lembing, mata anak panah ni, mata anak panah aku lebih tajam daripada kamu. Wa absatu minka lisanan, aku pertuturan aku lebih fasih daripada kamu. Wa amla lil katibah minka, aku punya tentera lagi hebat, cukup lengkap berbanding kamu wahai Ali. Maka Ali kata, uskut, diam wahai Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth, fa innama anta fasiq, hanya saja kamu ni orang fasik. Maka turun ayat ini nak bagi tahu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, iaitu Sayyidina Ali orang beriman, Walid bin Uqbah adalah orang fasik. Orang fasik beriman tak sama, walaupun dia lebih hebat dari segi ketenteraan, dari segi semua benda dia lebih hebat, Quran kata tak sama orang beriman dan juga orang fasik. Selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keadaan orang-orang berdosa, orang kafir, orang beriman, sa'alal uqala, maka Allah Taala berikan satu kuis. Dah cerita dah keadaan orang mujrim, orang kafir, orang beriman. Allah Taala berikan kuis kepada manusia yang membaca ayat ini supaya mereka berfikir, hal yastawiyan, sama ke tak sama orang mujrim, orang kafir, orang beriman. Kemudian selepas daripada itu, selepas itu Allah Ta'ala bagi tahu la yastawiyan, la yastawun, tak sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut perbezaan mereka berdua dari sudut manzilah, tempat, maqam mereka ataupun hukuman yang mereka dapat di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, tidak sama. Sebenarnya ayat yang afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, pada ayat ke-18 ni ada beberapa ayat Quran yang lain dalam suratul Sad, dalam suratul Jathiyah, dalam suratul Hasyr, mana yang sama. Betul, lihat dalam suratul Jathiyah juzuk yang ke-25 ayat ke-21.
Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah orang yang melakukan keburukan mereka sangka Allah Ta'ala akan balas kepada mereka seperti mana Allah Ta'ala balas kepada orang beriman? Sama? Tak sama. Sawa'un mahyahum wa mamatuhum, sama ada orang hidup di kalangan mereka atau orang mati, tak sama. Dalam surah As-Sad ayat yang ke-28, juzuk 23, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah Allah Ta'ala akan balas orang beriman, orang beramal soleh seperti orang membuat kerosakan di permukaan bumi? Ataupun naj'alul muttaqin, Allah Ta'ala akan balas orang bertakwa seperti orang fujar, orang jahat? Takkan sama. Itu semua ayat yang sama maknanya dengan ayat ke-18 surah As-Sajdah, walaupun surah yang berbeza. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-19, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, pada ayat ke-20 Allah Ta'ala sebut keburukan keadaan mereka dalam api neraka Allah. Apa keburukan penghuni neraka ataupun orang-orang kafir dalam neraka? Setiap kali mereka berazam sungguh-sungguh nak keluar daripada neraka sebab tak tahan lah, dahsyat sangat api neraka, setiap kali mereka nak panjat keluar, maka dicampak balik mereka dalam neraka tersebut dan mereka kekal di dalam itu selama-lamanya. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, wallahi innal aidi lamusaqah, demi Allah tangan-tangan akan diikat pada ketika itu, kaki-kaki juga akan dirantai, dan juga api akan menjulang mereka naik ke atas, wal malaikatu taqma'uhum, dan juga malaikat akan menghina, memukul mereka dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan pula lagi kepada mereka dalam keadaan mencela, memberi peringatan, menghentam mereka, zuqu azaban naril lati kuntum bihi tukadzibun, pada ayat ke-20, iaitu sekarang kamu rasakanlah apa yang kamu tak percaya di kehidupan dunia ini. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa? Sebab secara umum. Mula-mula dikhususkan siapa yang mana orang fasik, maka balasannya seperti ini. Siapa orang fasik itu? Iaitu orang yang bukan orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala umumkan pada ayat yang ke-22, Allah Ta'ala umumkan, waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih, umumkan azab Allah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sebab yang umum untuk mendapat hukuman Allah, iaitu manusia yang zalim. Siapa manusia yang zalim itu? Pada ayat ke-22 bagi tahu, waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Bila mana dibacakan ayat Allah, dia berpaling, tak nak beriman, tak nak tunduk kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim daripada Muaz bin Jabal, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ajrama, siapa buat perkara ini maka sesungguhnya dia telah melakukan jenayah. Yang pertama, man aqada liwa'an fi ghairi haqqin, iaitu dia sokong, mengangkat panji tanpa kebenaran, bukan pada perkara yang hak. Mana sokong perkara batil, undi tapi undi yang tak sepatutnya, undi orang rasuah, orang yang mana tak ada amanah. Dia tahu, bukan dia tak tahu, dia tahu. Ini tiga golongan, yang mana golongan pertama adalah orang yang sokong bukan perkara yang hak, mereka telah melakukan jenayah. Yang kedua, aqqa walidaih, iaitu orang yang derhaka kepada kedua bapa dia. Yang ketiga, masya ma'adzalim, yang suruh orang yang berjalan bersama orang zalim dan dibantu orang zalim, dia bersekongkol, faqad ajrama, sesungguhnya mereka ini telah buat jenayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna minal mujrimin muntaqimun, pada ayat ke-22, iaitu kami akan balas terhadap kesalahan yang disebutkan tadi, orang-orang yang melakukan kesalahan tadi.
Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah selepas daripada bulan hadapan, InsyaAllah kita akan bincang pada ayat ke-22, daripada ayat ke-23 sampai ke-25 mengenai penurunan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga mauqif al-Yahud, dan juga pendirian orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Cukup sekadar itu dulu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,